Hai guys, kita jumpa lagi. So hari ini cikgu akan masuk topik pelarasan yang kedua, iaitu hutang lapuk dan peruntukan hutang ragu. So first kali cikgu akan terangkan apa itu hutang lapuk. Cikgu dah pernah cakap sebelum ni tapi cikgu ulang semula. Hutang lapuk ialah hutang yang tidak dapat dikutip dari ABT. Maksudnya contoh Tivia berhutang dengan cikgu, kemudian tiba-tiba Tivia pergi Bangladesh, so cikgu tak dapat jumpa dia. So cikgu tak dapat kutip hutang daripada dia. So hutang lapuk Tivia, faham? Okey. Peruntukan hutang ragu pula ialah anggaran. Maksudnya cikgu 50-50 sama ada dapat kutip ataupun tidak dapat kutip. Jadi kita cuma anggarkan saja. Konon-konon tak dapat kutip. Belum lagi betul. Cuma anggarkan sahaja. Okey, hutang lapuk tidak ada masalah. Okey, dia akan disertakan dalam imbangan duga ataupun dalam maklumat tambahan. Okey, cikgu nak ingatkan, dalam imbangan duga tak ada masalah. Itu cuma terus masuk dalam belanja. Tetapi kalau dalam maklumat tambahan, apa maksud yang cikgu cakap maklumat tambahan ni ialah yang ini. Maklumat tambahan. Contoh cikgu bagi soalan nombor 3 ni, dia ada sebut dalam maklumat tambahan. Seorang penghutang. Penghutang tu ABT lah. Didapati telah muflis dan hutangnya sebanyak 300 telah dihapuskan sebagai hutang lapuk. So, ini dalam maklumat tambahan. Kadang-kadang dalam maklumat tambahan tak ada. Dalam maklumat tambahan tak ada. Tapi dalam imbangan duga ada. Okey? Okey. Itu hutang lapuk. Okey, cikgu nak highlight kat sini ialah peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu kita ada formula. Okey, formula ni kena hafal. Alah, senang je, tak susah. Yang pertama, ABT kita tolak HL. HL ni ialah hutang lapuk dapat jawapan darab persentage. Okey, semua ni diberi. Semua ni diberi. You cuma cari jawapan sahaja. Okey, contoh yang cikgu boleh bagi di sini ialah contoh soalan nombor 3. Tengok. Contoh ABT. ABT seperti biasa kita tengok dalam imbangan duga 2,100. Bahagian debit ABT 2,100. So 2,100 cikgu akan tolak dengan 300 dalam maklumat tambahan. Okey, cukup cikgu nak ingatkan. Ini sangat penting. Mesti ingat sampai mati. Macam tu. Hutang lapuk yang awak tolak ni hanya jika ada dalam maklumat tambahan sahaja. Kalaulah contoh, contoh soalan nombor 2, hutang lapuk dia duduk dekat imbangan duga. Bukan dalam maklumat tambahan. Ada tak maklumat tambahan hutang lapuk? Tak ada kan? So, di dalam imbangan duga saja. Yang ini tidak perlu tolak. Okey, cikgu highlight kat sini. Kalau hutang lapuk dekat imbangan duga, tak perlu tolak. Okey, tapi kalau hutang lapuk duduk dekat maklumat tambahan, kena tolak. So, cikgu sudah tolak, dapat jawapan 1,800, baru darab 8/100. Mana dapat? Daripada maklumat tambahan. Dah dapat. Senang je. Betul tak? Cumanya, cikgu nak highlight kat sini, hutang lapuk di dalam maklumat tambahan sahaja. Ingat tu? Okey. Ni contoh jalan kerja bila awak dapat soalan, kena buat macam ni. Baru nampak. Bila tak buat macam ni, tak nampak. Okey.
Contoh cikgu bagi ialah soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Tengok cikgu macam mana cikgu buat. Okey, ini ABT kita dalam imbangan duga. Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey, dalam imbangan duga APT 2100, kemudian cikgu tolak dengan hutang lapuk 300, dapat jawapan 1800 darab 8%, dia cakap sini 8%, so dapat 144. Okey, yang ini kita kira baru punya akan masuk PKK. Okey, akan masuk PKK. Kemudian dalam ID 189 ada peruntukan hutang ragu 189. Awak letak dekat sini. Untuk apa? Untuk kita tengok perbezaan. Okey, perbezaan 144 tolak 189 kita dapat 45. Okey. So, kita masuk perbezaan ni dalam untung rugi. Tetapi, ada dua jenis hutang ragu. Yang pertama ialah penambahan hutang ragu ataupun yang kedua pengurangan hutang ragu. Okey. Yang soalan cikgu tadi, macam mana cikgu tahu pengurangan? Okey. Contoh ini. Yang baru 144. Yang lama maksudnya tahun lepas punya 189. So, kita tengok tahun lepas dengan tahun ni. Semakin berkurang ke semakin bertambah? Maksudnya semakin berkurang. Yang lama lebih besar daripada yang baru. So, berkurang. Bila berkurang, ia ialah hasil. Kenapa hasil, cikgu? Sebab kita punya possibility untuk dapat tak dapat kutip tu rendah. Jadi untunglah kita. Semua orang bayar hutang kat kita. Macam tu. Kalau bertambah, maksudnya ramai je tak bagi kita hutang. Tak bayar lagi hutang mereka pada kita. Itu maksudnya penambahan. Jadi, contoh kedua yang ini pula ialah penambahan. Tengok mana ABT. ABT 3,800. Cikgu letak 3,800. Cikgu tak tolak hutang ragu, hutang rapuk ke? Ada hutang rapuk sini. Ada. Kenapa cikgu tak tolak? Sebab dia duduk dekat imbangan duga. Sepatutnya yang kita tolak hanya dekat mana? Maklumat tambahan sahaja. Maklumat tambahan ada tak hutang rapuk? Tak ada. So, tak perlu tolak. So, awak darab 3%. Mana cari? Ini cari. 3%. Dapatlah 114. Dan dalam imbangan duga, ada tak peruntukan hutang ragu? Alamak, tak ada lah cikgu. Tak ada, maksudnya kosong. Tahun lepas tak ada. So, tahun ni ada pula. Kosong. Tahun lepas, tahun ni ada pula 114. Maksudnya ada penambahan. So, bila penambahan, masuk belanja iaitu dalam untung rugi. Tengok soalan nombor 1 pula. Kita tengok. Okey. ABT. Mana ABT? Eka boleh terima. 15,500. Ada. Lepas tu kita ada hutang lapuk kat sini tak? Dekat sini. Tak payah tengok kat sini. Tengok kat sini. Ada hutang lapuk tak? Tak ada. So, cikgu tak payah tolak. Darab berapa? 5% soalan. Dapatlah 775. So, yang dalam ID, dalam soalan, ada peruntukan hutang ragu? Ada. 420. Maksudnya tahun lepas 420. Tapi tahun ni 775. Maksudnya lebih besar tahun ini. So, ia adalah penambahan. So far ini adalah cara kira peruntukan hutang ragu. So, next video cikgu tunjukkan macam mana nak masuk dalam UR dan PKK.